Assalamualaikum Zainun Abdurrahman, Hairiah Haji Ismail, Nur Alis, Altamis Furqan, Zarina Zawawi, Ina Salina, Rubiza Madzin, Mazni Ahmad, Nur Liyati Kasim, Asma Muhammad Kuzurinaku, Ahmad Izi Aish, Yani Sarah Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Awat okey. Noni Nazri, apa khabar? Geng Sarawak, bah? Sarawak bukan bah, Sarawak awak. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita keloi. Panggil kawan-kawan kita yang lain dulu. Terima kasih Ratib NS Ratu Stas, Rokiah Jusuh, Zarina Hasan, Mahfuzah Mahazir. Terbayang-bayang dah wajahmu. Wan Latifah, Zuraidah Nurli Az, Sufia Jasni, Nuriyah Sahid, Cik Long, Salinah Jaafar, Hasnah Abdurrahman, Mia Zira Abdullah. Ya, salam Jumaat. Subhanallah. Nursiah Ishak bersarapan ayat TO. Masya Allah. Nur Hafizah Abdullah. Awak tudung saya macam luas sangat ni hari ni. Luas tak apa, jangan buas. Kita tarik ke depan sikit. Gitu. Alamak, dah tak elok. Sekejap ya. Gitu cara orang perempuan pakai tudung. Sengit lagi tak? Sekejap ya. Mata pun dah tak berapa nak. Okey. Subhanallah. Alhamdulillah. Andalah cerminan Ustazah Zai. Tengok cermin pun tak dan. Subhanallah. Itu sebab jangan usik. Kalau usik lagi tak jadi. Okey, apa khabar? Allahumma salli ala Muhammad. Apa khabar semua? Apa khabar? Kalau dulu ada pengacara radio tu, hai. Macam mana dia cakap? Macam bagi ayak boleh minum Ustaz. Hari ni kita nak masuk ciri-ciri orang yang sedang berputus asa. Masya Allah. Ada ke di kalangan kita ni yang sedang berputus asa? Mudah-mudahan tidak ada. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terengganu apa? Cik Liza. Bukan Cik Liza, apa yang cakap pasal Terengganu tadi? Nur Ali, Zan Abu Kasim, Nur Aini Abdurrahman. Amin, masih bernafas di pagi Jumaat. Alhamdulillah. Zurina Wanci, Sherry Anson, Siti Norohmah, Siti Mariam Haji Zakaria, Fauziah Khairuddin, Wani, Hasnah Haji Mat Isa. Ni mana orang Kedah tak mai jumpa Ustazah ni? Tak kena babab ni. Siti Aisyah Kapah, Azizat Zainab Asir, Mas Liza Bagiran, Nur Liza Hamzah, Fikah Islahuddin, Kaifahal, Haliza Hamzah, Hajah Sapiah. Alhamdulillah. Sarah Manal Abdullah. Kita pernah jumpa ke Sarah Manal Abdullah ni? Aminah Anwar, Julidah Amu, Menghitung Hari, Khatijah Sakario 50 stars, thank you. Nuriza Abdul Rahman, Zainah Buyung, Wan Latifah, Syasha Abenua, Zaitun Zain, Farida Rukia Omar 75 stars, thank you. Zaitun Zuhdi, apa khabar? Masya Allah. Zainab Asir, dah sebut tadi. Ayah Gaus, sihat ke pagi ni Kak? Khalijah Muhammad, Wan Zainab, Wan Ngah, Nur Zarinawati, Muhammad Gulam, Nuraimah Jamal 100 stars, thank you. Fatin Amani, Nur Azizan Baharudin,
Rahimatul Salihah, Ibu Ji, Siti Nur Rahmah, Asmah Muhammad 50 stars, thank you. Sri Rohayu Hazlina Ghazali, Waalaikumsalam. Wah, nak jumpa Hasna Haji Mat Isa, ya bedu. Macam tu Ustaz Azai punya perangai. Ya bedu tak kai. Nazri Gardenia, my PM tepi Sat, nak dapat harga. Nak dapat harga kita-kita je Nazri Gardenia. Ustazah nak buat program ni. Suka hati je Ustazah. Rohana Samsuri, Dewi Zamzam. Kak Dewi tak balas WhatsApp saya kot Masya Allah. Saya yang tak balas WhatsApp Kak Dewi. Ya Allah, tak sempatlah Kak Dewi. Ampun. Hasliza Ghazali Jasidah Hanisa Syafi'i. Wani Dayang Rogayah. Allahumma salli ala Muhammad. Syarifah Fadlun Al-Jufri, Masya Allah. Fauziah Ziz 50 stars. Salawati Mat, Kasmah Hayun, Cik Hasmah Mat Yunus, Zahia Ahmad, Ros Mawar, Syahani Syaharif 75 stars. Amalia Busra, thank you. Okay, tak mau banyak sangat lah. Dah lebih 500 orang nak sebut nama ni. Sebab hari ni doakan suara Ustazah memberi kerjasama yang baik. Sebab ada 3 kuliah hadir sekitar Kedah. Putri Bidadari Muslimah Agoy. Amboi nama. Subhanallah, panjang tu kalau bubuh dalam IC jenuh. Yang benda-benda tu. Katun apa? Allah tak reti nak sebutkan, salah anak-anak Dr. Maizura Rahim gelak pula. Apa nak sebut tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Termasuk 2 kuliah online. Moga-moga Allah beri kesempatan, Allah bagi kekuatan untuk suara saya meneruskan amanah Allah. Saloma Nurin, Saloma. Itu nama Saloma Nurin. Okey, di pagi Jumaat dalam permusafiran Ustazah, dalam meneruskan jaulah ilmu, dalam kasih sayang kita yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkat bertemu sebagai sahabat la tahzan. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita mulakan dengan Ummul Kitab. Niatlah yang baik-baik. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Apa khabar? Cuba anda tulis di ruang komen. Salma Syahrum live dari join live dari, koklah ada yang daripada Nigeria ke. Tapi live ni kita boleh ting tong kan sahabat-sahabat. Duduknya dekat apa? Duduknya dekat mana? Dekat Sik Kedah. Wah, tiba-tiba dia kata daripada Paris. Gitu. Salasiah Abdul orang Sabah. Tahu dah ni. Sania Sarawak. Masya Allah. Salli ala Muhammad. Bismillah.
Sedapnya dapat air panas, dia lalu dekat tekak yang tu. Siapa cakap tadi dengar kuliah maghrib Ustazah semalam suara macam okey? Ya sahabat-sahabat, saya tak tahu nak cakap macam mana punya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berada di sekeliling Ustazah, tanyalah Mak Suzu Naizah dan Kak Nazatul Naina. Anda kalau tengok memang subhanallah, masa up mikrofon dengan off mikrofon tu okey. Tapi bila dah habis bercakap atau sebelum start, Masya Allah, kok. Terima kasih ya Allah, syukur ya Allah, terima kasih semua doa. Sebab Masya Allah, Jufiah Miswar, kabar baik hadir Indonesia. Biar betul, di mana tu Indonesia tu? Itulah. Tadi suruh tulis hadir dari mana. Lepas tu bila orang cakap tak percaya pula. Allahumma salli ala Muhammad. Fatimah Yusof, semalam Ustazah sungguh bersemangat. Oh, dia hadir ke semalam? Kat mana bersemangatnya? Saya memang setia. Ambu Nur Raziah Kasim, International Hill. I don't want to plan you. Accent duduk International Hill. InsyaAllah. Miskiah dari Melaka. Syok saya tengok. Tengah bungkus nasi lemak sambil dengar ilmu dari Ustazah. Meniaga nasi lemak ke ni? Dah terlepas nama apa ni? Allah ya Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Seronok jumpa semua orang dan siapa-siapa yang bersama-sama dengan Ustazah. Terima kasih tu Umi Zahara dari Kuala Nerang, Fauziah Jamin dari Putrajaya, Parit Bunta Perak pun ada, Rahimah Raub. Betul lah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada yang hadir di seluruh Jaulah Ilmu Ustazah di Kedah ni, Ustazah tak dapat menyantuni anda dengan baik. Mungkin Ustazah bersalam tapi mata tak berpandangan. Mungkin dalam kekalutan. Saya awali dengan minta maaf banyak-banyak walaupun sejujurnya di hati saya. Tanyalah sahabat khidmat kiri kanan saya betapa inginnya saya untuk bertemu dengan semua anda. Gitu, okey. Denai hati. Wah, Ruhana Samsuri ni siapa Hadir dari Pasir Ris, Singapura. Siapa Ruhana? Nggak ada. Saya. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Minta maaf gurau di pagi Jumaat. Kita nak mula pertemuan Fasabrun Jamil, sahabat-sahabat La Tahzan pada Jufiah Miswar, salam ukhwah fillah from Sumatera Barat, Indonesia. Alhamdulillah yang dari Johor, Habibah Su'ib dari Singapura. Alhamdulillah, terima kasih bersama-sama. Allahumma Nur Azlina Musa nak ajak sarapan mi Hailam, tak tahu nak habak dah. Masya Allah, tak ingin. Sebab kat sini saya tak tahu nak cakap macam mana, sahabat-sahabat. Tak tahulah info dari mana. Sebenarnya tak boleh nak salahkan info dari mana. Ustazah Zah yang suka bercakap. Bila bercakap tu duk cerita, saya kalau dapat gulai kepala ikan dekat Kedah tu, Azwin Syukri 310 stars, thank you. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ganda-gandakan rezekinya. Amin. Anda tahu tak sahabat-sahabat, depa hampir semua tempat menghidangkan Ustazah gulai kepala ikan. Tu dia Masya Allah. Nak ceritanya, saya nampak je atas meja gulai ada kepala ikan. Saya nak tersengih dah. Aku nak gelak ke aku nak nangis ni? Maunya tidak, sebab tadi gulai kepala memanglah orang lain yang masak-masak. Tapi sengih sebab apa? Terima kasih ya Allah, mereka tak ada niat lain nak menyantuni Ustazah, nak bagi apa yang terbaik kan. Sebab dah mereka tahu Ustazah suka pun Ustazah Zayu tak payah nak habak-habak kat orang. Ambil kau pagi, petang, siang, malam. Dahlah lunchnya bukan sekali, 2 kali. Dinnernya bukan sekali, 2 kali. Semua tempat berebut nak bagi makan. Lah semua tempat gulai kepala ikan. Ambil kau. Takkanlah makan depan orang tu nak makan kepala ikan. Nak makan kepala ikan beria-ria macam makan depan Ustaz Azwan. Allah kan. Sopan santun. Depa suruh Ustazah makan kepala ikan. Makanlah Ustazah kepala ikan. Depa tahu Ustazah suka. Tapi janganlah duduk depan Ustazah. Malu-malu miau lah kita nak telan. Jangan telan kepala ikan tu. Tercekik habis tak boleh ceramah lagi. Allah ya Karim. Allahumma. Tak ada sempat ni Syahirah Muhammad Zainul nak makan laksa. Laksa pula dah.
laksa kuah laksa ikan sekok ke apa, semua tak sempat tak sempat nak apa pun. Semua daripada hidang gulai kepala ikan. Hadap Ustazah Zai, hadap. Sebut lagi dalam kuliah, hadap. Okay lah, ni saya nak habak. Saya suka apa? Saya suka, kalau batuk-batuk ni saya suka minum air panas, ayak panas. Itu sebab Ustaz Azwan suka noti-noti. Dia kata apa, sahabat-sahabat rahmati Allah, dia suka noti. Dia kata, yang tak yalah sebut dalam kuliah gulai kepala ikan. Sebutlah durian musangking ke. Habis dah durian musangking. Balik KL nanti gemuk lah Ustazah asyik makan gulai kepala ikan. Gemuk tu insya-Allah tidak lah, sebab dah memang sentiasa gem-gem. Oops kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Semalam kita baca pada kehidupan realiti. Ingat sahabat-sahabat, hidup kita ni bukan... Anda dengar jelas ke suara Ustazah? Sebab saya hari ni Ustaz pergi masjid, tak balik-balik pula daripada masjid. Dia wiz malam, masjid apa paling dekat kat sini, Jumaat abang nak pergi masjid. Tapi tak balik-balik pada masjid. Dia mesti cari apa? Cari roti canai ke apa, dia tahu Ustazah nak live. Lepas tu Kak Nazar tidur rumah family di Sungai Petani ni. Mak Su Zunaiza balik uruskan mak dia. Jadi Ustazah sorang-sorang ni dekat hotel. Sahabat-sahabat, Ustaz tak balik-balik masjid lagi. Jadi dia kata dia nak bawa sarapan nanti. Lepas tu Kak Nazar pun cakap nak bawa sarapan. Ambil. Saya tak tahulah sahabat-sahabat. Tapi saya ucap tahniah kepada diri saya sendiri. Sebab sekarang saya tak banyak makan macam dulu. Okey, dengan jelas. So saya tak ambil mikrofon ni sebab saya kena pakai handphone. Dah 1,000 lebih orang ke? Sahabat minta maaf. Sebab saya tak reti nak masukkan wifi dekat hotel ni pakai iPad. Teruk kan Ustazah Zai? Kat iPad tu mana-mana tak nak cari dia punya toing wifi dia tu. Tak reti. So saya pakai handphone kecil ni lah. Harap-harap okey Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak masuk ciri-ciri orang yang sedang putus asa. Husni HR selamat masuk ke Darul Fawaz hari ni menguruskan packing buku-buku. Sahabat-sahabat kita yang mengorder Fasabrun Jamil. Terima kasih Asia Sulaiman, clear dari Cerating. Okey. Doakan sahabat tim khidmat yang bertungkus lumus ratusan tempahan Fasabrun Jamil untuk diuruskan pada pagi ini. Yang orderannya lebih daripada hari ini, bermaknanya akan dipost untuk minggu depan. Doakan sahabat-sahabat tim khidmat saya semua suri rumah yang hanya mengoffer diri untuk khidmat di jalan Allah. Allahu Akbar. Barakallahu fiqh. Dan hasil-hasil jualan buku anda meremang bulu roma saya. Sahabat-sahabat Noni Nadia, terima kasih. Tak tahu nak cakap macam mana. Okay, meremang bulu roma sebab mereka ini punya pengorbanan. Allah. Ustazah dah jadi tak tahu. Dan nanti Ustazah nak share sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan izinnya Allah meremang lagi bulu roma di pagi Jumaat. Semalam nak share tapi tak sempat-sempat nak berFacebook sahabat-sahabat. Berita daripada Kemboja, kita dengan hasil jualan buku dah berjaya menyiapkan sebuah rumah untuk asnaf di Kemboja. Hampa tu, Ustazah ni pergi buat rumah orang Kemboja pasal apa? Kan dekat Malaysia ni ada orang tak ada rumah. Allah, sabar Sat. Allah. Nanti saya ceritalah dekat Facebook. Kan ni nak cerita Fasabrun Jamil. Ciri-ciri orang yang sedang putus asa. Okey. Baik, bismillah. Antara ciri yang mudah sekali kita jumpa adalah malas. Kuang-kuang. Kuang-kuang. Kita bila ciri-ciri orang yang sedang putus asa. Ni aku nak tengok ada tak laki aku ni ciri putus asa. Ada tak anak aku ni ciri putus asa. Ada tak jiran aku ni ciri putus asa. Sibuk nak tengok orang. Tanya diri aku sendiri ni, adakah aku ni pernah berputus asa? Lah ni aku tengah ada masalah ni. Doa aku macam tak makbul-makbul. Kan apa aku minta asyik tak dapat je dengan Allah ni. Allah ni dengar ke tidak doa aku ni? Astaghfirullahalazim. Allah maha mendengar. Masya Allah. Tapi jangan cek orang. Cek diri. Ciri-ciri orang yang sedang putus asa. Ada tak benda tu pada diri aku ni?
Kalau kita selalu mengakukan diri dalam bermuhasabah, sahabat-sahabat, indah. Kita tak sempat nak cek orang lain dah. Kita nampak yang ada pada orang lain tu baik semua. Baik. Kan Nur Siti malas. Kan kita, alamak, perkataan pertama saya sebut malas, ciri orang yang berputus asa. Akulah tu. Malas nak berusaha apa lagi. Usaha penat-penat pun tak dapat apa. Orang lain juga yang dapat. Hampa dengar sungguh-sungguh. Okey, Sat habiskan ayat dulu. This is my favorite color. Biru turquoise. Tapi tak turquoise pun. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Bahagia dah. Bahagia dah kalau dapat air panas habis. Farah Liana Ahmad, terima kasih menjadi tim khidmat di Bumi Kedah beberapa hari dan semalam dah minta izin mak guru nak bermusafir ke Terengganu. Tak tahu dah berada di Terengganu atau baru nak gerak ke Terengganu. Allahu Akbar. Fadilah Abdul Wahid, kalau nak spell astaghfirullah bukan A-S-T-A-Q tapi lebihkan kepada T-A-G-H. Kita tak nak orang sebut astaghfirullah. Astaghfirullah. Tak. Disebut huruf ghin. Okay. Jadi kalau lafaz-lafaz yang mengandungi doa tu, jangan kita tersilap sebut. Nanti kita duk tanya pasal apa doa aku tak makbul. Hang salah sebut tu. Macam gitu. So kita perbaiki. Okay. Yusmarianti Yusof, pasal apa nak jadikan beg AFT sebagai handbag macam Munirah Draman. Okay. Allahu Akbar. Orang Kedah kata penyegan. Betul Hasnah Haji Mat Isa. Orang Kedah duk sebut malas ni penyegan. Kan? Penyegan. Segan. Kan? Segan bukan macam tu cara disebut. Penyegan. Macam mana Hasnah? Allahu Akbar. Tapi saya duk kata kadang-kadang segan nak pi. Cakap segan apa? Kan? Rupanya dia nak cakap malas tu segan. Kita segan tu maksud lain. Gitu. Tak apalah, halal saja. Syarfarina dari Bintulu, jauhkah ke Kuching? Kalau bisa kita bertemu di Kuching, miau-miau. Okay, hujung bulan ini insya-Allah. Antara ciri yang mudah sekali kita jumpa adalah malas. Kan? Semoga bukan kita. Kenapa malas dikategorikan dalam ciri-ciri orang yang sedang putus asa? Apabila seseorang itu tidak dalam keadaan berputus asa, semoga semua 1000 lebih sahabat-sahabat Latahzan yang mendengar hari ini, apabila seseorang itu tidak dalam keadaan berputus asa, semoga yang tidak dalam putus asa itu adalah kita. Okey, sahabat-sahabat, kita nak dia akan tetap berikhtiar. Muzayyanah Abdullah, macam mana kau sedang susah, tetaplah berikhtiar. Bukan sibuk berhelah-helah. Kan? Orang yang tak berputus asa ni tak buat banyak alasan. Tapi orang yang berputus asa, orang suruh buat apa pun alasan. Sebab orang yang banyak alasan adalah orang yang bermalas-malasan. Ni percayalah sahabat-sahabat. Apa nak suruh pun, nak suruh buat apa pun alasan. Cakap banyak, buat tidak, memang penyegan sungguh. Kan? Bukan sibuk berhelah-helah dan menghabiskan waktu secara sia-sia. Subhanallah sahabat. Kita tak nak dalam diri kita ada sifat malas. Kan? Nak tahu kita ni ada sifat malas ke tidak? Tanya pada diri kita. Ada tak kita orang yang malas berikhtiar? Saya ustazah kalau dapat apa saya ikhtiar. Saya usaha sungguh-sungguh. Saya tak peduli dah. Yang penting benda tu tak langgar syariat. Saya teruskan buat dan buat. Hasilnya kan milik Allah. Gitu. Bukan sibuk berhelah, makna beralasan dan menghabiskan waktu secara sia-sia. Tak, itu kerjanya orang yang berputus asa. Meskipun jatuh, dia akan bangkit semula. Kan? Ada orang kalau dah jatuh, dia pun terbaring gitu je. Hey, bangkitlah. Malah aku segan, aku nak bangkit. Biar pilah. Hang pi mai sini bangkitkan aku. Tiba. Kau dah kenapa? Assalamualaikum Ustaz. Oh, Ustaz dengar live Ustazah. Mai sini. Ya Allah. Abang beli apa tu? Nasi lemak ikan bilis.
Dia tunjuk handphone dia daripada tadi duk dengar live ustazah. Sabar je lah. Kita tak payah tengok live lah, tengok ustazah dah. Apa dia? Pasti tak ada. Kat sini tak ada, dalam tu. Betul, tak apalah nanti isi dalam. Yang ni kita tak pakai lagi, boleh buat dalam ni. Boleh. Buka plastik. Tak guna lagi. Tak masuk sampah lagi dah sah. Tengok lagi macam mana. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Kak Teh Katie, betul. Terima kasih notanya Kak Teh Katie, rajin Kak Teh. Okey. Meskipun jatuh dia akan bangkit semula. Meskipun susah payah dia akan tetap meneguhkan diri. Meskipun berasa lemah dan lelah, tetap sekuat tenaga dia akan mengangkat dirinya. Meskipun beban berat, dia akan menguatkan bahu supaya mampu menanggungnya. Allah, dah macam baca sajak dekat Hari Merdeka lah pula Ustazah Zaid. Masya Allah. Benar, jangan turutkan nafsu malas kerana perlahan-lahan sifat itu akan menghakis iman. Malas ni bahaya sahabat. Lama kelamaan kalau kita layan sifat malas, dek kerana kita kiciwa, putus asa dengan apa yang telah kita usahakan tapi tidak kelihatan hasilnya, ini sangat ditepuk tangani oleh iblis sebab dia tahu, dia ni dah kecewa dah, dia ni dah putus asa dah, senang aku nak cucuk jarum. Lagi kita dalam sedih, lagi kita dalam keadaan putus asa, lagi mudah syaitan nak membinasa. Jadi, kita tahu kita sedih. Sepertinya doa kita belum diangkat. Sepertinya apa yang kita nak belum dapat. Tetapi Allah kan tak pernah tinggalkan kita. Terus ikhtiar. Jangan malas. Terjatuh bangkit. Ingat rezeki dicari di atas darat tak jumpa. Allah suruh kita angkat diri kita cari rezeki atas puncak gunung. Tak jumpa. Jangan sedih, jangan duk betapa atas gunung tu pula dah tak jumpa rezeki. Turun balik ke bawah, bertemu dengan pelbagai batu kerikil, lopak sana, lopak sini. Nyelam pula dalam ayak. InsyaAllah jumpa mutiara bernilai walaupun terpaksa membuka mulut ikan jos. Oh, dia Ustazah Zai punya perumpamaan. Anda pernah jumpa perumpamaan macam tu? Tak pernah kan? Nak bagi faham gitu, okay? Sahabat-sahabat Allah jua yang memberi faham. Moga-moga sikap malas ini bukan, Ustaz, jangan main-main dengan lampu, Ustaz. Ustaz, jangan main-main dengan lampu. Kelakar kalau yang ni tak ada. Cuba Abang tengok sayang punya muka. Ni tak apa. Ni okey. Tadi okey, Ustaz. Okey. Okey, ni paling okey. Ini dah macam nak baca huruf, cek mata je. Kalau doktor kata Ustazah. Tu. Okey, tak apa. Ni dah ada lampu ni. Kalau nak cek mata kan. Ustazah nampak ni. Ni okey lagi. Ni tak okey. Okey, Ustaz. Masjid mana abang pergi tadi? Surah Al-Fatih. Al-Fatih. Oh, tempat saya mengajar hari tu. 2 minit. Okey. 2 minit saja. Okey. Betul Farida Zakaria, jangan turutkan nafsu, nanti iman akan terhakis. Okey, tak nak macam tu. Jadi pertama, cek ada tak malas, ada tak penyegan. Orang Kedah kata ada tak penyegan. Tak ada Ustazah, insya-Allah. Apa dia Ustaz? Jangan duk penyegan sangat. Jangan duk penyegan sangat, salah makhraj kot. Dia suka. Dia kata Ustazah Zai Cina masuk Islam bila bercakap Kedah. Ustaz tak tahu. Semalam ada orang jumpa Ustazah. Dia kata, bukan, maksud di FU. Dia cakap, Ustazah pagi tadi kami dengan live Ustazah sambil mencangkul. Ajak anak-anak bersih-bersihkan. Mencangkui. Mencangkui Ustaz. Ajak anak-anak di FU untuk Bangkat Rohana Samsuri Singapura kata best je ada juru lampu. Juru lampu. Lepas tu apa dia? RM5 lampu. Ialah masalah kalau waktu live dia ada. Tak apalah, bawa dia sekali dalam keadaan live ni. Lepas tu bang dia kata kami dengar live Ustazah dengan anak-anak madrasah tengah mencangkui. Lepas tu mereka duk gelak. Pasal apa mereka ni duk buat kerja gelak-gelak kan?
Lepas tu maksud tanyalah dekat mereka, pasal apa? Apa ni, lawak lah Umi ni. Mereka panggil Ustazah Umi kan. Lawak lah Umi ni cakap Kedah. Maksud dia kata kelakar lah Ustazah cakap Kedah tu. Lepas tu sedap bunyi dia. Mereka dok kata Ustazah Zai cakap Kedah sedap. Ustaz Azwan kata macam Cina masuk Islam. Sampai, macam mana bang? Nyanyi lagu sampai hati sikit bang. Okey. Dah, bila dah terbaring, dia buka lah bola atau Piramli. Itu je lah. Okey, Alhamdulillah. Tak apalah, jangan duk tengok apa model sedang berjalan di atas track. Kan bunyi dah cukup lah. Kan. Cik nak kata macam mana, ada bunyi gol. Okey, menyangkoi. Okey. Gitulah ya, kuliah Fasabrun Jamil. Sahabat-sahabat la tahzan. Saat masuk bab tu, saat masuk bab ni, minta maaf. Saya bukan si alim yang nak mengajar anda. Saya hanya membacakan kitab yang menjadi kolaborasi antara Alfiah Barakah dengan Ustazah Muzayyanah. Okey. Semoga semua kita menghindari sifat malas, kerana pengakhiran kepada perenggan ini mengatakan malas boleh menghakis iman. Takut Baik, Bang Kat Yusmarianti Yusof kata suara manis Ustaz Azwan Ali. Ciri yang lain adalah bimbang. Jangan ada bimbang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan ada bimbang. Tidak tahu tujuan hidup, bingung perlu berbuat apa lagi kerana segala cara sudah dilakukan namun tidak menghasilkan apa-apa. Subhanallah. Pada wajahnya hanya ada raut kesedihan. Langsung tidak menampakkan keceriaan. Sahabat, orang bimbang kan, bimbang nak hantar anak pergi madrasah, bimbang suami nak pergi kerja. Yang hari ni abang kerja berisiko sikit tau. Risiko kerja apa bang? Abang nak panjat atas tiang elektrik. Abang nak cari atas tiang elektrik tu ada apa, kok ada rezeki kita kat situ. Contoh sahabat-sahabat. Dia pun, ya bang, pergilah kerja bang, nak cari nafkah untuk keluarga kita. Tapi sepanjang hari, orang duk buat lawak apa pun tak boleh nak senyum sikit pun duk bimbang. Hang pasal apa? Dahi duk berkedut sangat ni pasal apa? Aku duk bimbang lah. Laki aku duk panjat atas tiang elektrik tu cari rezeki. Aku risau lah. Bimbang. Bohong lah tak ada bimbang. Dah laki nak panjat atas tiang elektrik. Bohong lah tak ada bimbang. Dah anak nak dihantar jauh daripada kita. Bohong lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul, saya dah bohong sahabat-sahabat kalau kita kata anak kita janji nak balik pukul sekian tapi tak balik-balik, bimbang. Bohong tak bimbang. Tetapi sebagai wanita, siapa sahaja yang beriman, tolong jangan bimbang mengatasi doa. Biar doa berada di atas. Ya Allah, laki aku main habak tadi nak naik atas tiang elektrik. Itu je lah punca rezeki yang dia ada. Tolong selamatkan dia Allah. Datang lagi bisikkan ni. Sagi kalau jatuh, dah lah laki hang tu besar. Jahat Ustazah, tak baik. Dah lah laki hang tu besar kan. Jatuh macam nangka busuk lagi daripada atas tiang elektrik ke bawah. Terkelepek, terpenyek kat situ kan. Dah jadi Popeye the Sailor Man. Tak dapat dia punya bayam. Awak tergelak-gelak di hari ni. Astaghfirullahalazim. Jangan bimbang. Bila datang je bimbang. Ya Allah, laki aku cari rezeki. Kau selamatkan dia ya Allah. Itu je kepandaian yang dia ada. Tolong ya Allah. Gitu. Sahabat-sahabat. Datang lagi bimbang. Duk basuh pinggan pula termenung. Kan? Ya Allah, anak aku tak balik lagi ni ya Allah. Cepatkan ganti bimbang tu dengan doa. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan berkedut, tapi berkerut. Apa dia Ustaz? Berkerut. Oh, berkerut. Bukan berkedut. Berkerut. Kedut tu kedut 1000. Oh, kalau kedut 1000. Berkerut. Hampa betulkan makhraj. Ni kita kuliah makhraj Kedah. Okey? Kuliah makhraj Kedah. Siapa suruh jemput pergi Kedah, kena makhraj Kedah. Hujung bulan kena makhraj Sarawak. Alhamdulillah muncul balik. Aduh. Okey. Elakkan bimbang. Sebab ustaz tengok bola lah ni. Jadi bling-bling line ustazah. Okey, cepat-cepat atasi bimbang tu dengan doa. Okey, sahabat-sahabat.
Ciri yang lain adalah bimbang, tidak tahu tujuan hidup, bingung, perlu berbuat apa lagi kerana segala cara sudah dilakukan, namun tidak menghasilkan apa-apa. Dia rasa, orang yang bimbang ni dia rasa semua usaha dia dah buat dah. Bahaya sahabat. Sebab kita macam berkira-kira dengan usaha kita. Kan kita disuruh bila kita berusaha, kita serahkan kepada Allah. Pada wajahnya hanya ada raut kesedihan, langsung tidak menampakkan keceriaan. Kan kita belajar dalam kitab La Tahzan, kita disuruh mempamerkan wajah gembira walaupun di hati kita sedang menangis. Bukan mudah sahabat, tapi bila kita nampak itu sebagai ibadah. Oh, aku tengah sedih, aku disuruh keluar memberi kegembiraan, itu juga adalah ibadah. Maka bila kita nampak ibadah, di situ ada peluang untuk dapat pahala. Di situ ada peluang untuk mudah masuk ke dalam syurga. Maka kita akan tengah sedih, tengah bimbang, lawan. Doa banyak-banyak. Masya Allah. Ustaz, boleh tolong slow sikit? Allahumma salli ala Muhammad. Dengan jelaskan. Okey, baik. Baik, apa lagi dia kata? Tidak berdaya. Tidak berdaya. Hanya itulah kata yang mampu diucap. Kita pun kata, hang ni janganlah duk. Hang ni jangan. Ya sayang, Anis Izzah di kucing miau-miau. Okay, nanti kami pergi kucing, kami duk pakai misai kucing. Okay. Tidak berdaya, hanya itulah kata yang mampu diucap. Sikit-sikit, tak berdaya lah. Bila tak berdaya, kita ada zikir kita. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bila kita nak sebut, aku dah tak berdaya, terus lawan dengan la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Janji boleh Macam mana Ustazah tengah bimbang ni, tengah ada masalah, tiba-tiba nak tersengih sana, tersengih sini. Bukan nak jadi kerang busuk. Latih depan cermin. Ya Allah, mata aku bengkak menangis malam tadi, tak hilang lagi ya Allah. Ni Ustazah Zai sibuk suruh keluar bagi kegembiraan. Macam mana aku nak berlakon ya Allah? Pandang depan cermin, belajar sengih. Tak jadi nampak sangat buat. Tak jadi nampak sangat buat. Belajar. Senyum depan cermin. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu hati aku. Aku serahkan permasalahan aku kepada Engkau ya Allah. Kita pilah pejabat. Kat pejabat, hang pasal apa ni, nampak tak pernah ada masalah, bahagia, ceria. Kan? Dalam hati kata, kalau kau tahu hati aku tengah banjir ni dengan ayak mata ni. Kan? Tak apa. Kerana apa nak sampai macam tu menyusah-nyusahkan diri berlakon? Not berlakon, you know? Cewa. Kita sedang mengejar pahala. Tak nak menunjuk kat orang yang kita sedang sedih, yang kita sedang bimbang. Pasal apa? Pasal yang datang dalam hidup kita ni adalah apa yang Allah kehendaki pada kita. Subhanallah. Kita jangan sesekali bertanya dalam hidup ini, ya Allah, mengapa ujianmu seberat ini? Kita, ya Allah, kita boleh ke cakap, ya Allah, sampai hati Engkau buat aku macam ni ya Allah. Kita nak cakap sampai hati Engkau buat aku macam ni ya Allah. Kamu ingat Allah tu siapa? Hamba. Dengan hamba kita boleh cakap lah sahabat-sahabat. Abang, sampai hati abang buat sayang macam ni. Okey lagi. Dengan kucing yang curi makanan kita atas meja tu. Oh miau, sampai hati engkau. Aku goreng sedap-sedap untuk tunggu laki aku balik. Kau ambil kucing. Sampai hati engkau, tak apa lagi. Ya Allah, sampai hati engkau buat aku macam ni. Kau dah kenapa? Sahabat-sahabat. Ya Allah, mengapa ujianmu seberat ini? Jangan tanya macam tu. Tetapi tanyalah begini. Ya Allah, perkara hebat apakah yang sedang menantiku selepas ini? Masya Allah. Lain kan? Kita tengok cermin. Ya Allah, kenapa ujian seberat ini sampai pada aku? Tukar. Ni tengah diuji berat ni. Ya Allah, perkara hebat apakah yang sedang menanti aku selepas ini? Lain, mood dia tu mengubah diri kita daripada pagi masalah semalam yang tak selesai lagi. Sebab kita faham, inna ma'al usri yusra. Aku tengah diberi sulit olehmu ya Allah. Bukankah engkau sedang berjanji menyiapkan kemudahan, kesenangan untuk aku? Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebut apa? Ya Allah, perkara hebat apakah yang sedang menantiku selepas ini? Adalah pula suami kita ke anak kita dengar, Mak, apa benda hebat-hebat ni? Kita kan sedang diuji sayang.
Allah yang cakap, inna ma'al usri yusra. Bila kita sedang diuji dengan sulit, Allah nak beri kita kebahagiaan, kesenangan, kemudahan. Mak excited tunggu apa kemudahan yang Allah nak siapkan untuk kita. Maka akan mengundang hati yang sentiasa bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik. Bohong tak sedih. Bohong tak rasa macam, kenapa aku diuji macam ni. Tapi aku akan menerima. Aku akan menerima sesuatu hikmah di penghujungnya bila mana aku sabar dan reda dengan apa yang Allah beri. Masya Allah, penuh tersenyum kita sebut, ya Allah, perkara hebat apa. Dengan suami, diuji. Balik-balik kerja suami kata, yang ada berita duka sikit. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkara apalah benda besar hikmah yang Allah nak bagi kat kita lepas ni ya bang. InsyaAllah yang baik-baik saja akan mengubah sahabat-sahabat dirahmati Allah, mood suami kita. Kalau suami kita balik-balik yang ada berita sedih sikit ni, contoh kan sahabat-sahabat, dah sedih apa pula bang, semalam sedih ni sedih, muka abang ni memang muka tak bayar zakat ke bang, sedih je abang balik ni. Laki kita tu sahabat nak pinjam bahu kita untuk mengadu. Tiba-tiba kita, apa bala pula besar ni abang ni, memang agaknya mak abang dulu ni tak akikahkan abang kot, bala sentiasa. Orang tu lagi bertambah serabut kepala otaknya. Faham? Anak kita, bu, tadi kakak jawab exam, kakak dah ready dah semua, tapi rasa macam semua soalan yang kakak dah ready tu tak keluar. Kakak sedih lah bu, nanti kalau exam keluar. Alah, dah buat kan, serah je pada Allah. Mesti ada hikmah. Hidup ni bukan untuk SPM semata. Hidup ni untuk SPM sijil padang mahsyar. Yang penting kakak dah mandi, solat, doa pada Allah. Manalah tahu tiba-tiba cikgu yang nak tanda paper kakak tu dia terlelap. Dia tak nampak salah kakak. Dia nak siapkan kerja dia cepat. Dia pun, tak apalah, bagi je lah 100. Tueng, tiba-tiba dapat A. Anak kita pun, mungkin juga kan bu. Okeylah, nak mandi, nak solat. Tapi kalau kita, macam tu lah orang kalau malas belajar. Dulu mak suruh belajar tak nak. Dia akan jadi balik bilik termenung, mak aku langsung tak membantu ni. Kan? Lemau je lah hidup. Anak lemau, suami lemau. Akhirnya kita duduklah sorang-sorang makan limau. Kan? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lemau, sokmo-sokmo. Ramai ni hari ni yang menonton. Ustazah duk buat sinetron lah pula. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ingat, bila kita dapat apa-apa sahaja yang ujian berat ni, jangan tanya pasal apa kau bagi ke aku macam ni. Ya Allah, aku dah tak larat, aku dah tak mampu. Sebut pada diri, ya Allah, perkara hebat apakah? Ya Allah, hikmah apa dah kau nak bagi pada aku? Kuatkan aku, ya Allah, untuk menempuh. Mudah-mudahan nanti aku bertemu dengan hikmah. Kalau tak kat sini, pasti kat sana, ya Allah. Gitu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Janji, sahabat Latahzan, are you okay? Boleh praktik semua ni. Okey. 2 perkara tadi, no. Malas tak mahu ada pada diri kita, bimbang pun tak mahu ada pada diri kita. InsyaAllah kamu akan bangkit bugar sebagai hamba Allah yang sentiasa segar untuk menyerahkan dirimu kepada Allah. Sentiasa mekar selama-lamanya. Wah, gitu. Okey, kita nak baca sikit dalam tajuk apa yang salah. Apa yang salah, sahabat-sahabat? Mengapa hidup aku begini? Mengapa hidup aku sesukar ini? Mengapa langkah aku seakan-akan berat? Mengapa hanya ada penderitaan? Jom kita bersinetron, jom. Mengapa jalan aku seakan-akan buntu? Mengapa hanya ada gelisah? Mengapa tidak aku miliki kedamaian? Lelah kerana terus memburu dunia, tetapi sama sekali tiada hasilnya. Tu sebab pasal apa hang buru dunia. Dunia ni sahabat-sahabat tempat orang berlumba-lumba untuk kesenangan yang sementara. Penat. Macam meminum air laut. Makin diminum, makin haus. Tak mau macam tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak mengejar akhirat. Nikmat. Subhanallah. Keringat dan air mata dengan mudah bercucuran. Tetapi sedikit benar aku berasa bahagianya. Apa yang salah? Kan kita selalu, ya Allah, apa lagi yang tak kena, ya Allah? Apa yang salah pada diri aku? Kau suruh sembahyang, aku dah sembahyang. Aku buat dah semua, ya Allah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Kita nak sebut macam mana? Betul. Ila. Ila ke lila? Rain. Salah Rain. Marah dia. Rain. Ustazah, jangan sebut nama saya Rain. Sebut Rain. Okey sayang. Baik, maafkan saya. Kita tanya lagi pada diri kita. Sudah betulkah solat kita? Tanya. Adakah solat kita dilakukan secara tergesa-gesa? Daripada kita tanya, ya Allah aku dah solat dah, tapi kenapa kau bagi aku macam ni? Duka, derita. Apa lagi yang tak cukup ya Allah? Macam tu kan. Subhanallah. Kita macam menyamakan Allah itu dengan makhluk yang kita senang-senang. Sampai hati kita dah berkawan lama. Hang buat aku macam ni, Fazlin A. Rahman. Contoh, tiba-tiba kena. Penat dia bagi star 50, tiba-tiba Ustazah kenakan dia. Nama dia naik dulu. Tu yang Ustazah nampak. Sampai hati hang buat aku Fazlin Rahman. Begitu. Kita kan dah kawan lama. Sanggup kau aniaya aku. Apa lagi aku tak buat kat hang? Laki aku pun aku bagi kat hang tau. Contoh kan sahabat. Jadi nak katanya dia sangat kecewa. Dengan Allah kita tak boleh macam tu. Ya Allah, apa lagi yang kau tak puas hati ni Allah? Aku dah buat segala. Sebelum engkau rasa macam remuk di dalam ni, menyalah-nyalahkan orang tu, orang ni menyalahkan Allah, lebih baik kau tanya begini. Sudah betulkah solat aku? Sedangkan solat kunci utama untuk kita merapat dengan Allah. Adakah solat yang kita lakukan secara tergesa-gesa? Aduh, kalau solat tu nak laju-laju je sahabat. Masya Allah. Cuba kalau kita meeting depan bos kita. Bos, cepat sikit bos. Cepat sikit bos. Lembablah bos ni. Laju-laju. Kan hantar report pun tak betul. Kan? Kena marah dengan bos. Ulang lagi kesalahan sampai kena berhenti kerja. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Adakah solat kita dilakukan secara tergesa-gesa? Sedangkan solat tu adalah assignment yang paling besar. Setiap hari 5 kali sehari kita nak persembahkan kepada Allah. Kita buat main-main je. Kita buat secara tergesa-gesa. Betul kah sahabat? Sebanyak mana? Sebab tu belajar kitab 50 ciri munafik. Antaranya sahabat dirahmati Allah, ciri orang munafik adalah melaju-lajukan solat. Tolong sahabat la tahzan. Kita hayati solat kita. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lepas dih tu, sempat berkedip mata sekali. Atau sempat hati menyebut subhanallah. Baru, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Baru, jangan Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Hamd tu, kita punya dahi dah sampai dekat lantai. Kau dah kenapa? Selesaikan satu persatu. Ini praktikal dalam Islam. Solat kamu tu tanda disiplinnya seorang hamba kepada Allah. Hak rokok engkau tak beri sepenuhnya. Hak iktidal engkau tak beri sepenuhnya. Hak sujud engkau tak beri sepenuhnya. Tak ada tamak ninah. Kau masih dalam rokok, engkau dah baca iktidal. Kau masih dalam iktidal, engkau dah turun untuk sujud. Cacah marbah habis hidup kita sahabat. Pasal apa nak laju-laju? Sebab tu fiqh mengajar kita ada tamak ninah. Dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dih tu masih dahi atas lantai. Bahkan sempat sekerdipan mata. Baru Allahu Akbar Rabbi ghafirli. Kan? Kita bagi hak kepada setiap perbuatan dalam solat. Kenapa kita buat main-main? Sedangkan kalau kita nak jumpa Agung, wah Agung tak datang lagi. Duduk ke matu pungkok orang Kedah kata. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila lah Agung nak datang ni? Aku dah 1 jam dah duduk ni. Lepas tu dia datang duduk secoet je sekejap. Kita kena duduk lagi tunggu ucapan tu ucapan ni. Hai boleh pula kau tunggu. Ni kau nak bertemu dengan yang maha agung. Tak pernah pun 4 rakaat tu sampai 4 jam kau kena tunggu. 14 minit pun tak sampai. Tapi kau berkira dengan Allah terlalu tergesa-gesa dalam solat. Cubalah sahabat, ambil masa, perbaiki. Kita tak faham bahasa Arab. Tapi iftitah ni maksudnya begini. Dalam duduk antara 2 sujud ni, Masya Allah ada 8 doa yang sepatutnya aku hayati. Maka kita takkan sempat untuk tergesa-gesa dalam solat. Perbaiki solat kita.
Nikmati, kalau tidak Nabi tak cakap kepada Bilal bin Rabah, rehatkan kami dengan solat, wahai Bilal. Pasal apa pula solat tu dipanggil rehat? Sebab dalam rehat tu, dalam solat tu dapat tenang. Dalam solat tu dapat bercakap-cakap dengan Allah. Dalam solat tu dapat tomak ninah, menenangkan diri sendiri, sahabat. Tapi kalau kita tergesa-gesa tengah solat, lepas ni nak sambung meeting ni, tengah solat, petang ni aku nak masak sekian-sekian ni, tutup semua cantuman hati kita dengan Allah. Aku sedang sembah Allah, aku sedang sembah Allah, aku sedang sembah Allah. Fokus dulu, bukan sampai 4 jam 14 minit pun, sahabat. Kan? Jadi ajak hati kita untuk tidak tergesa-gesa dalam solat. Tu satu bab solat. Sebanyak mana hafazan Quran kita? Yang kau nak tanya, ya Allah, pasal apa hang bagi aku macam ni? Ya Allah, pasal apa aku yang sedih? Pasal apa ujian pada aku? Hai, lagu orang putih lalu depan mata, sekali dengar boleh hafal. Lagu jiwang-jiwang boleh hafal. Sebanyak mana hafazan Quran kita? Sebab tu terkadang sahabat-sahabat perasan, semalam saya sebut dalam satu kuliah, ada orang yang diuji dengan sakit, sihir segala, pergi hospital tak baik-baik, so dia pergi perawatan Islam. Ingat pergi perawatan Islam tu dia nak scan, dia nak operation kita ke? Tak. Rupanya dia bagi ayat-ayat Quran. Kita nak sembuh punya pasal dari sakit, okey, hafal ayat sekian, hafal ayat sekian, hafal ayat sekian. Akhirnya kita jadi Al-Haf tau. Al-Haf. Ustazah, hari tu saya jumpa ustaz ni, dia kata suruh hafal ayat ni untuk mengelakkan gangguan. Hari tu Ustazah cik jumpa ustaz ni, kalau sakit lutut suruh baca ayat ni. Oh, saya tak tahu pun cik. Ustazah kalau sakit ni, oh bagus dia ni, macam-macam ayat. Kalau himpun semua Al-Haf dah dia ni. Kan? Kalau Allah bagi sakit banyak lagi, agaknya Al-Hafizah terus dia ni. Rupanya Allah nak paksa kita hafal ayat-ayat Quran melalui begitu. Sahabat faham maksud Ustazah? Jadi, sebab apa kalau tidak kita menghafal benda yang entah apa-apa? Tanya pada diri sebelum kita bertanya, ya Allah, kenapa kau bagi aku ujian sebanyak ni? Sebanyak mana hafazan Quran kita? Saya malu dengan Allah, sahabat. Bercerita tentang jom jangan ada hari tanpa Al-Quran. Tapi saya bukan Al-Hafizah. Yang paling menakutkan saya melihat mak saya sebelum meninggal dunia, segenap sebulan sebelum meninggal dunia, Allah butakan matanya. Kenapa gelap? Mak tak nampak apa-apa. Saya sedih sampai saya cakap, ya Allah Tuhan, jangan aku diuji macam ni, ya Allah. Ampunkan dosa mak. Dah lama mak tengok dunia, tengok anak cucu. Moga-moga ini mengampunkan segala dosa-dosa mata mak selama hidupnya. Aku redha, ya Allah, biar mata mak tak nampak. Tapi ajar hati mak ni untuk menerima mengikut kemampuan mak. Masya Allah. Tapi yang Ustazah fikir, ya Allah, jangan kau uji aku macam tu. Mak aku orang yang kuat, mungkin dia mampu. Tapi aku takut kalau aku diuji macam tu, aku tak kuat. Sebab apa? Pasti saat itu aku beraba-raba, aku tak hafal Quran. Aku nak baca Quran macam mana, ya Allah? Sebab apa, sahabat? Bila kita hafal Quran, kita dengar je, kita boleh ikut pelan-pelan. Tapi kalau kita mata nikmat dah ditarik, kita tak hafal Quran. Sebab tu ada ayat-ayat yang memanglah dalam Nabi tak ajar pun kita setiap malam Jumaat baca Yasin. Tapi ada ulama kita dulu-dulu suruh amal baca Yasin malam Jumaat. Tak payahlah nak membid'ahkan mudah-mudah. Tu imam tu bid'ah baca Yasin tiap malam Jumaat. Patutnya baca Al-Kahfi. Lah sahabat, tak payah nak bid'ahkan orang tu, bid'ahkan orang ni. Sekurang-kurangnya ada ulama Melayu silam suruh kita baca Yasin tiap malam Jumaat. Apa yang kita dapat? Mata kita ditarik penglihatan, tak dapat melihat dah. Pasangkan CD Yasin. Lisan dia akan, Yasin, ikut Ustazah, mak saya kena stroke. Tapi saya suka pasangkan Yasin kat telinga dia. Tak sangka Ustazah, mata dia pejam tapi mulut dia boleh ikut pelan-pelan. Sebab dia dah Al-Haf dah dengan Yasin tu. Kan sahabat? Bayangkan kalau orang yang hafal Quran, 30 juzuk berulang di tepi telinga dia, insya-Allah lidahnya, hatinya boleh ikut. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, betul. Sebab tu Allah bagi kita sakit-sakit tertentu. Allah gerakkan kita berubat kepada ustaz tu, ustaz ni, hafal ayat tu, hafal ayat ni. Rupanya, walaupun sakitnya tak sembuh kadang-kadang. Itulah Ustazah banyak dah berubat.
banyak dah hafal ayat Quran tapi tak mau baik jugalah ustazah. Jangan tak bersyukur. Sekurang-kurangnya walaupun sakit aku belum sembuh, Allah masih nak aku berubat, makin banyak ayat hafal, ayat Quran yang aku hafal. Ini semuanya cara Allah untuk paksa kita jadi baik, sahabat-sahabat. Terima kasih ya Allah. Itu yang sepatutnya kita buat. Sebab bila ustazah tak minta, semua kita tak minta sakit yang begitu. Tapi ustazah belajar dengan orang yang berubat macam-macam. Ya Allah Tuhan, betul lah engkau ni maha baik. Engkau bagi dia sakit macam ni, lalu dia berubat itu, dapat ayat ni. Akhirnya aku malu ya Allah. Aku ustazah pun tak hafal ayat tu. Dia ni boleh hafal, siap boleh baca dalam solat. Betul sahabat-sahabat dirahmati Allah. Adakah kita sekadar menoleh ke arahnya sahaja? Masya Allah. Sudah berapa infak dan sedekah yang kita keluarkan? Adakah kita sekadar berkira-kira sahaja? Bang, masjid dekat tempat kita ni dah nak banner tau bang. Nanti bila dah pecah tanah, kita infak sebulan RM1,000 bang. Gaji abang kan banyak, anak dah besar-besar, bukan nak bayar yuran sekolah apa semua. Cakap je sampai masjid dah siap, habuk pun tarak. Sekian dimaklumkan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita banyak bertanya, kenapa doa aku belum dimakbulkan? Kenapa begini begitu? Kamu takkan dapat jawapan. Sebab Allah berkehendak ujian tu sampai pada kamu. Lebih baik kamu tanya, solat aku macam mana? Quran aku macam mana? Masya Allah sahabat. Infak sedekah aku macam mana? Itu kita boleh ubah. Itu kita boleh perbaiki. Tapi kenapa engkau uji aku macam ni ya Allah? Kita tak boleh ubah. Sebab Allah berkehendak ujian tu sampai pada kita. Dan Allah tahu itu mampu kita depani. Kalau tidak Allah tak bagi pada kita. Allah bagi pada orang lain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Perbaiki lagi niat. Luruskan niat. Kembali kepada tujuan utama kita. Hidup kita ni untuk apa? Hidup kita ni untuk siapa sahabat? Kita kecewa dengan bos yang janji nak naikkan gaji tapi haram jadah, tak naik-naik pun gaji. Dah 10 kali harga ayam naik, gaji aku tak naik-naik. Contoh sahabat-sahabat. Hidup kita ni untuk siapa? Untuk bos kita tu? Tak. Hidup kita ni untuk Allah. Ya Allah, zalimnya bos, janji dah 10 kali tapi sekali pun tak naikkan gaji ya Allah. Zalimnya aku nak berhenti, sekarang ni susah nak cari kerja. Engkau cukupkanlah aku ya Allah. Aku dah tak tahu dah nak mengadu pada siapa. Itu lebih baik. Sebab kita tak boleh ubah perangai bos yang zalim tu. Contoh sahabat-sahabat. Jangan menyalahkan apa-apa. Sebenarnya tiada yang salah. Jangan juga salahkan Tuhan. Mungkin kita kurang mendapat kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Kerana kita yang tidak mencari kedamaian itu. Masya Allah. Kita yang tidak mahu mencari kebahagiaan itu. Memang sebenarnya bahagia tidak perlu dicari. Kerana bahagia ada di dalam hati. Hati gelisah, bagaimana mau bahagia? Allah, deep sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hati gelisah, macam mana mau bahagia? Takkan bahagia. Kita punya impian, cita-cita. Nak hidup ekonomi semakin baik. Tapi suami kerja berisiko. Alah bang, nak ikut abang dia kerja. Nak tolong tengokkan. Okey ke abang naik atas tiang elektrik tu? Macamlah hang reti nak naik atas tiang elektrik tu? Badan gemuk gedimpul macam Ustazah Zain. Kau nak naik atas tiang elektrik tu? Bengkok tiang elektrik tu. Dah. Duduk rumah diam-diam. Iringkan suami dengan doa. Buang bimbang tu. Allah jaga dia. Allah pilih rezeki begitu caranya. Allah pilih dia begitu caranya mendapat rezeki. Gitu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hati gelisah. Bagaimana mahu bahagia? Maka pilihlah untuk mendamaikan hati sendiri. Orang lain tak boleh pujuk. Kita kena pujuk diri kita sendiri. Dekati Allah. Minta kepadanya. Dia pasti akan melancarkan usaha kita. Dia pasti akan melancarkan usaha kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga pasti akan memperbaiki seluruh hidup kita. Keperluan kita, keinginan kita, harapan kita,
bahkan semuanya. Semuanya. Azrina kata, hihihi, tak habis-habis lagi cerita tiang elektrik. Kenapa benda pula contoh hari ni tiang elektrik? Ceritalah nelayan ke, pergi kat laut tak balik-balik 2-3 hari ke, apa benda. Kadang contoh ni kan sahabat saya pun tak faham. Macam mana boleh keluar daripada mulut aku contoh tiang elektrik ni kan? Terima kasih ya Allah yang mengilhamkan sesuatu selagi mana tidak melampaui apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. InsyaAllah sahabat, besok hari terakhir Ustazah di Kedah ni, Ustazah dah berada di Kulim besok pagi. Makanya Ustazah akan bacakan ayat-ayat Quran insya-Allah. Jadi hari ini kan buang rasa malas, buang rasa bimbang. Jangan mudah menyalahkan itu, menyalahkan ini. Acap kali kalau kita teropong habis ke dalam hati kita, sebenarnya yang salah tu adalah diri kita sendiri. Betul kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tolong akui kesilapan diri. Runtuhkan tembok ego. Runtuhkan tembok takabur dalam diri kita. Allah sentiasa bersama kita. Allah tak pernah salah. Sebab segala-gala atas dunia, atas langit, segalanya adalah hak Allah. Ni nak kena babab tahu anda ni. Siapa nama dia tadi? Untung tiang elektrik masuk dalam live Ustazah. Dia kata sabar je lah. Okey sayang-sayang sekalian. Ustaz Azwan bawakan Ustazah nasi lemak ikan bilis. Nasi lemak apa bang? Ikan kering. Ikan kering. Comel-comel. Berapa bang? Macam ni kecilnya ya Allah. Orang buat kenduri kat masjid. Oh, ingatkan suamiku bagi nafkah padaku. Rupanya orang buat kenduri pagi Jumaat. Dia belanja orang yang makan dekat gerai tu. Dapatlah 2 bungkus. Bang, halal kan ambil 2 ni bang? Jadi 8 pun halal lah. Takutlah orang tu sebenarnya niat nak bagi seorang 1 je kan. Okey sahabat-sahabat, saya sayang anda semua kerana Allah. Sahabat-sahabat La Tahzan. Ingat ada sikit je lagi seat untuk ke Sarawak. Bersama-sama Jauhlah Ilmu Ustazah di sana. InsyaAllah hubungi nombor yang tertera. Saya sayang anda kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu masa sekolah rendah masuk syarahan, bila wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kat depan yang ajar Ustazah nak bersyarah ni, dia suruh tunduk badan. Sini lalu Ustazah nak tunduk badan kat hampa, tunduk gitu. Sayang-sayang. Ampun maaf, gurau-gurau pagi Jumaat. Semoga semua kita dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Bye-bye. Muah. Assalamualaikum warahmatullahi